Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Mustazar Mansur, pensyarah bagi kursus EPPD 1023 Makroekonomi 1. Kami daripada kumpulan 4 ingin membuat pembentangan yang bertajuk Perdagangan Antarabangsa. Berikut merupakan ahli kumpulan 4: Haziq bin Abdul Razak, Muhammad Sharifuddin bin Muhammad, Muhammad Fakrul Syami bin Rozan Nizam, Nurul Syafiqah binti Muhammad Nasir dan Nurul Syafiqah binti Syahrul Nizam. Bab 11. Perdagangan antarabangsa. Kadar pertukaran berperanan mempengaruhi aliran perdagangan. Apakah yang menentukan kadar pertukaran ini? Secara amnya, kadar pertukaran ditentukan oleh faktor penawaran dan permintaan terhadap mata wang. Antara faktor yang menentukan permintaan dan penawaran mata wang ialah kadar bunga, inflasi, spekulasi dan keyakinan pelabur. Terdapat dua perkara penting yang mempengaruhi tahap kadar pertukaran tersebut. Yang pertama ialah antara dua buah negara terdapat julat kadar pertukaran yang secara serentak telah menguntungkan kedua-dua buah negara tersebut apabila mereka mengkhusus dan berdagang. Yang kedua ialah antara julat tersebut, kadar pertukaran akan menentukan negara mana yang akan dapat untung paling banyak daripada perdagangan tersebut. Oleh itu, nilai pertukaran memainkan peranan penting dalam menentukan syarat perdagangan sesebuah negara. Kadar pertukaran dan aliran perdagangan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peranan kadar pertukaran dalam perdagangan antarabangsa, contoh seterusnya menerangkan bagaimana perubahan kadar pertukaran antara dua buah negara boleh menukar arah aliran perdagangan. Andaikan China dan Malaysia sama-sama mengeluarkan kacang tanah dan tekstil, kualiti barang di kedua-dua barang negara tersebut diandaikan sama dan kos pengangkutan diandaikan kosong bagi memudahkan kefahaman. Dalam jadual 11.2 menunjukkan harga kacang tanah dan tekstil di China dan Malaysia sebelum berdagang. Sebelum berdagang, harga sekilogram kacang tanah di China ialah 2 yuan renminbi, manakala harga di Malaysia ialah RM1. Harga tekstil semeter pula adalah 5 yuan renminbi di China dan RM2 di Malaysia. Perdagangan ini memberikan rakyat Malaysia dan China pilihan sama ada bahawa beli dari China maupun Malaysia. Persoalannya, bilakah rakyat negara China akan beli barang dari Malaysia dan bilakah rakyat Malaysia akan beli barang dari China? Ia ditentukan dengan perbandingan harga antara dua negara tersebut. Mana satu yang paling murah? Perbandingan ini dapat dilakukan apabila mereka mengetahui kadar pertukaran mata wang antara mereka. Jadual 11.3 menunjukkan arah aliran perdagangan berdasarkan harga yang ditunjukkan pada jadual 11.2. Jika kadar pertukaran RM1 bersama dengan 1 RMB, China akan mengimport kacang tanah kerana kacang tanah pada waktu itu berharga 1 RMB sekilo. Jika 1 RM sama dengan 2 RMB, iaitu 1 RMB sama dengan 0.5, China akan mengimport tekstil. China akan mendapat tekstil dengan berharga 4 RMB sahaja. Jika 1 RM sama dengan 2.2 RMB ataupun 1 RMB sama dengan 0.45 sen, China akan mengimport tekstil, Malaysia akan mengimport kacang kerana China akan mendapat harga tekstil 4.4 RMB semeter dan Malaysia akan mendapat 0.91 sen sekilo. Perkara yang sama juga berlaku jika RM1 bersama dengan 2.4 RMB ataupun 1 RMB sama dengan 0.42 sen, China akan mengimport tekstil, Malaysia akan mengimport kacang kerana harganya lebih murah di sana. Jika RM1 bersama dengan 2.5 RMB ataupun 1 RMB sama dengan 0.40 sen, Malaysia akan mengimport kacang tanah kerana Malaysia hanya akan mendapat 80 sen sekilo. Jika RM1 bersama dengan 3 RMB ataupun 1 RMB bersama dengan 0.33 sen, Malaysia akan mengimport kacang tanah dan tekstil kerana harganya kacang tanah 63 sen sekilo dan harga tekstil 83 sen semeter. Kadar pertukaran dan faedah berbanding. Sekiranya harga barang menggambarkan penggunaan sumber dan sumber boleh dipindah dari sektor ke sektor yang lain, maka kos lepas kacang tanah dan tekstil boleh dikira di kedua-dua buah negara.
Jadual 11.4 menunjukkan contoh tersebut. Kos lepas bagi kacang tanah. 5 RMB bahagi 2 RMB ini bermaksud 2.5 meter tekstil pada harga yang sama untuk 1 kilogram kacang tanah. Ini menandakan setiap 2.5 meter tekstil, 1 kilogram kacang tanah terpaksa dilepaskan. Seterusnya, pengiraan di Malaysia, RM2 bahagi RM1, iaitu RM2 harga tekstil dan RM1 harga kacang tanah. Setiap 2 meter tekstil bagi 1 kilogram kacang tanah bermakna 1 kilogram kacang tanah terpaksa dilepaskan bagi 2 meter tekstil. Untuk pengiraan kos lepas tekstil pula, kita kena bahagikan secara terbalik, iaitu 2 RMB dibahagikan kepada 5 RMB, iaitu setiap 1 meter tekstil terpaksa dilepaskan bagi 0.4 kilogram kacang tanah, dan setiap meter tekstil di Malaysia terpaksa dilepaskan bagi 0.5 kilogram kacang tanah. Sekiranya kadar pertukaran di luar julat yang menguntungkan kedua-dua negara, perdagangan akan menyebabkan ketidakseimbangan berlaku dalam negara yang terlibat. Contohnya, apabila kadar pertukaran berada RM1 bersama 1 RMB, ia akan bermakna tidak menguntungkan sama sekali untuk Malaysia. China akan mengimport kedua-dua barang dan akan menyebabkan pengeluar domestik China akan mengalami pengecutan sektor dan pengurangan pendapatan negara, dan mungkin akhirnya tidak boleh mengimport. Di Malaysia pula akan mengalami pengembangan dalam kedua-dua sektor dan meningkatkan kos pengeluaran barangan kerana semakin berkurang sumber ada untuk memenuhi permintaannya. Perkara sebaliknya akan berlaku jika RM1 sama dengan 3 RMB, di mana Malaysia akan mengimport kedua-dua barang tersebut. Industri di Malaysia pula akan mengecut, manakala industri di China pula akan mengembang. Ia juga akan menyebabkan ketidakseimbangan berlaku dalam kedua-dua negara tersebut yang mana akhirnya akan menghapuskan perdagangan. Ketidakseimbangan berlaku antara kedua-dua negara tersebut kerana terdapat negara yang mengalami pengecutan industri dan satu lagi negara mengalami pengembangan industri. Negara yang mengalami pengecutan industri akan berkurang pendapatan negara dan kurang kemampuan untuk mengimport barang dari luar negara. Negara yang mengalami pengembangan industri pula akan mengalami peningkatan kos pengeluaran kerana penggunaan sumber yang meningkat menyebabkan harga input meningkat. Kita beralih ke alasan lain kewujudan perdagangan dan arah aliran perdagangan. Selain faedah berbanding, skala ekonomi juga merupakan satu faktor yang menentukan kewujudan dan arah aliran perdagangan. Apabila firma mengeluarkan barang pada kadar yang banyak, firma tersebut akan mengalami kos seunit output yang semakin rendah. Oleh itu, mereka mempunyai kelebihan kos yang lebih rendah di pasaran dunia dan seterusnya menarik permintaan luar terhadap barang mereka. Faktor-faktor lain yang boleh dikaitkan dengan sebab kewujudan perdagangan dan arah alirannya termasuklah faktor bukan ekonomi seperti faktor politik, sosial dan budaya. Sekian, terima kasih.